Sesama sikit. Okey. Apa itu pendidikan? Maaf lah ya guys ya, sesama sikit. Inilah dia puncanya bila kita hidup di zaman pandemik COVID-19 ini, macam-macam halangan kita kena kan. Kita mudah sesama, mudah batuk and so on. Itulah dia. Kalau anda semua tak sambung belajar, mungkin sampailah ke sudah kita takkan dapatkan ubat dan juga vaccination untuk melawan COVID-19. Hai guys, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hari ini anda bersama dengan saya Syamir Mazri, di mana hari ini saya akan bercerita tentang kepentingan sambung belajar. Okey. So, kita nak cerita pasal sambung belajar ni, kenapa pentingnya sambung belajar ni kan? Apa bezanya orang yang sambung belajar dan orang yang tak sambung belajar? Dua benda ni adalah dua benda yang sangat-sangatlah berbeza. Okey, sebelum tu saya nak cerita pasal diri saya. Saya merupakan pelajar bagi Diploma Komunikasi dan Media di bawah Fakulti Communication, Visual Art dan juga Computing, yang mana fakulti ini terletak di bawah taklukan Universiti Selangor. Nak cakap universiti pun tergagap. Unisel lah orang kata kan. Senang cerita, kalau tak nak tergagap sebut. So, apa yang penting sangatnya pendidikan ni kan? Itu je kita nak cerita ni. Sejak tahun 2020, kita tahu itu adalah tahun COVID-19. Anak-anak COVID ni baru nak ambil SPM, nak jawab bulat-bulat punya soalan, nak jawab soalan fizikal, macam-macam halangan diorang ada. Itu belum cerita lepas habis SPM guys. Lepas habis SPM maka akan jadi lebih teruk, di mana mereka-mereka ini perlu bersaing dengan mereka yang ada diploma, yang ada degree untuk mendapatkan pekerjaan. Itulah dia salah satu kekurangan mereka yang tidak sambung belajar, iaitu kesukaran untuk mereka berdaya saing dengan mereka yang telah pun ada sijil pendidikan tinggi. Itu salah satu reason. So, akhir kata daripada saya nak ucapkan kepada semua adik-adik lepasan SPM, anda kalau boleh sambung belajar, ambillah peluang untuk sambung belajar, kerana dengan sambung belajar ini dapat menitikan satu jalan yang baru untuk anda, untuk keluar daripada kepompong selesa, dan dalam masa yang sama untuk jangka masa yang panjang selepas tempoh pengajian anda tamat, maka mungkin peluang anda untuk bekerja dan juga berkerjaya lebih tinggi nak dibandingkan anda yang lepasan SPM yang mungkin nak memohon pekerjaan-pekerjaan yang lain agak sukar. So, itulah dia antara salah satu sebab kenapa pentingnya pendidikan untuk golongan anak-anak muda. So, akhir kata daripada saya, welcome to Unisel. Kita dah tahu bidang pendidikan sememangnya penting untuk memastikan generasi pada masa akan datang dapat belajar ilmu dengan lebih baik, dan semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang secukupnya demi menjamin masa hadapan mereka serta masa depan untuk negara. Malah, kerajaan telah mengambil banyak inisiatif untuk memastikan semua lapisan masyarakat mampu untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat lebih tinggi. Antaranya ialah kerajaan telah memberi bantuan beasiswa kepada pelajar sekolah serta telah memperkenalkan PTPTN bagi memudahkan pelajar-pelajar institut pendidikan tinggi untuk membuat pinjaman kewangan dan juga untuk membiayai iuran pengajian mereka. Antaranya, kepentingan pendidikan ialah dapat melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, rakyat akan mendapat pekerjaan yang menawarkan gaji yang lumayan setanding dengan taraf pendidikan mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu rakyat menyara kehidupan harian mereka. Selain itu, kepentingan pendidikan yang lain ialah dapat memajukan negara. Kajian telah membuktikan bahawa kebanyakan negara-negara maju seperti Amerika dan Jepun, diorang mempunyai rakyat yang sangat berilmu dan berpengetahuan yang tinggi. Rakyat berpendidikan mampu untuk membawa perubahan dalam sistem pentadbiran negara, dan mereka mampu mengeluarkan idea-idea yang kritis dan kreatif untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap negara. Sekiranya sistem pendidikan di negara kita dapat dinaik taraf,
sudah pasti negara kita pun akan menjadi maju setanding dengan negara-negara luar macam Amerika dan Jepun tadi. So, hal ini secara tidak langsung dapat menarik pelancong-pelancong daripada luar negara untuk melawat negara kita. Kesimpulannya, pendidikan memang sangat penting untuk memainkan peranan yang besar dalam era moden pada hari ini. Tanpa pendidikan, rakyat akan menjadi mundur serta negara akan dipandang rendah oleh negara-negara luar. Hal ini sudah pasti akan memberi kesan kepada ekonomi negara kerana pelabur-pelabur asing akan hilang minat untuk melabur kat negara kita yang mundur sebab tak menitik beratkan dengan pendidikan. Oleh itu, rakyat di negara ini mestilah berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya supaya mereka mampu meningkatkan taraf hidup serta dapat menyumbang kepada pembangunan negara untuk masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ramzi Amal bin Rosman. Saya merupakan pelajar komunikasi dan media. Alright, hari ini saya nak ceritakan satu tajuk iaitu perlu ke sambung belajar. Alright. Okay, jom kita flashback into the waktu pandemik hari tu, waktu COVID-19 hari tu. Basically, pandemik yang terjadi waktu tu dapat dah mengubah mindset anak muda zaman sekarang lah, sebab most of budak anak muda zaman sekarang ni lebih memilih untuk bekerja daripada sambung belajar. So, sebab itulah saya buat video ni. Saya nak ceritakan kenapa selepas pelepasan SPM, kenapa kena sambung belajar. Alright, saya dah tulis semua benda kat sini lah. So basically saya akan explain kat korang semua. Okay, penting ke sambung belajar ni sebenarnya? Okay, bagi pendapat saya, penting. Walaupun waktu pandemik hari tu dapat mengubah pelbagai perspektif daripada orang kata sambung belajar ni tak bagus, sambung belajar ni membebankan, sambung belajar ni orang kata menyusahkan. Tapi sebenarnya tidak. Setiap orang penting untuk ada ilmu, tidak kiralah kat mana, tidak kiralah bila. Sambung belajar adalah penting. Tidak adalah ijazah ke, diploma ke, ataupun orang kata hanya sekadar sijil, tapi ilmu tu penting. Jadi saya nak bagi tahu korang semua, untuk anak muda zaman sekarang, saya lebih prefer sambunglah belajar. Kerana kita takkan tahu macam mana kehidupan kita selepas sambung belajar tu. Kita rasa sambung belajar ni macam membebankan kan, rasa macam banyak benda kita kena tanggung, macam banyak benda kita menyusahkan orang sana sini. Tapi sebenarnya ilmu tu penting. Tidak kiralah usia, tidak kiralah kat mana sekalipun anda belajar, ilmu tu penting. That's why saya ingatkan untuk anak-anak muda yang baru lepas je SPM ni, penting tau untuk sambung belajar. Kerana dari situ kita dapat belajar untuk benda baru, kita dapat belajar dengan dunia yang baru, kita dapat tahu macam mana reality dunia ni sebenar, dan dari situ kita dapat knowledge yang lagi banyak daripada apa yang kita dah tahu. So that's why saya beritahu korang semua sekarang ni yang tengok video saya sekarang ni, sambunglah belajar. Jadi saya ingatkan pada anda semua, tak kiralah susah payah macam mana sekalipun, struggle tu pasti akan berbaloi. Jangan pernah merasa sambung belajar tu membebankan, kerana setiap kepayahan pasti ada jalan yang terbaik. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafinas binti Muzamri. Hari ini saya akan menceritakan tentang kepentingan melanjutkan pelajaran selepas sijil pelajaran Malaysia. Apabila korang melangkah ke dunia selepas wabak, korang akan berhadapan dengan banyak cabaran dan peluang dunia yang berubah dengan pantas. Dan teknologi serta industri baharu muncul sepanjang masa. Dalam persekitaran ini, diploma atau ijazah dari universiti adalah lebih penting berbanding sebelum ini. Pendidikan tinggi memberi korang pengetahuan dan kemahiran yang korang perlukan untuk berjaya dalam tenaga kerja. Ia juga mengajar korang cara berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dengan berkesan. Ini adalah kemahiran penting untuk mana-mana pekerjaan, tetapi ia amat penting dalam dunia yang berubah dengan pantas pada hari ini. Saya tahu bahawa setengah daripada korang mungkin berasa tidak perlu terhadap nilai melanjutkan diploma atau ijazah. Korang mungkin tertanya sama ada ia benar-benar perlu atau jika ia berbaloi dengan masa dan wang. Saya ingin memberi jaminan kepada korang bahawa ia adalah pendidikan tinggi ni pelaburan untuk masa depan korang. Ia akan memberi korang alat yang korang perlukan untuk berjaya dalam kerjaya pilihan korang dan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan pada masa hadapan.
Okay, hi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alif Daniel dan hari ini saya akan ceritakan tentang hala tuju selepas SPM. Okay, baiklah. Seperti yang kita tahu, SPM ni adalah satu peperiksaan yang besar yang kita semua akan hadap bila kita bersekolah dan di waktu kita Form 5. Selepas SPM pun kita dah jawab, result pun kita dah dapat, apakah hala tuju kita? Okay, sebenarnya banyak cabang. First, yang paling dekat dengan rakyat Malaysia adalah masuk universiti. Masuk universiti ni, universiti ada 3. Orang kata Universiti IPTA, iaitu Institut Pengajian Awam. Yang kedua, Universiti Politeknik. Dan yang ketiga, Universiti IPTS. So, seperti biasa, kalau korang dah jawab SPM, korang dah dapat result, korang akan dapat UPU, tawaran daripada IPTA, Universiti IPTA terutamanya, and then Universiti Politeknik. So, daripada website UPU tu, korang boleh check based on korang punya result, apakah kelayakan korang, universiti mana yang layak untuk korang masuk. Saya tengok result UPU saya, tak ada satu pun yang saya minat. And then masa saya Form 5, saya mengambil aliran perniagaan dan aliran tasawuf Islam. Saya sebenarnya tak berapa minat dengan perniagaan, dan tasawuf Islam tu saya ada ke arah itu saya minat, tapi tak ada yang menawarkan aliran agama dari UPU. Jadi saya fikir, dalam hidup saya ni apa yang saya minat. So saya nak korang semua after SPM, korang kena set apa yang korang minat, itu yang korang ambil. Jangan ambil kos ataupun tawaran yang korang tak berminat. Sekiranya tidak, ada contoh di mana seorang pelajar dia tak dapat belajar sampai habis berkenaan dia punya kos tu sebab dia tak berminat dengan pelajaran dia. Jadi saya cari-cari di website, saya jumpa yang terbaik dan saya rasa tak salah pemilihan saya, pemilihan yang tepat saya boleh cakap, iaitu mengambil pengajian komunikasi dan media di Unisel. Kenapa saya pilih Unisel? Personally, saya tak suka belajar di tempat yang orang kata bandar lah. Belajar di tempat yang environmentnya terlalu open, terlalu terbuka untuk saya ke sana ke sini. So saya suka area yang orang kata sesuai untuk belajar, tenang untuk belajar. Dan Unisel kebetulan menawarkan kos komunikasi dan media di bahagian Bestari Jaya, iaitu di bahagian Kuala Selangor. And then saya sangat berpuas hati dengan pilihan saya kerana hala tuju selepas SPM saya memutuskan untuk mengambil kos yang saya minat untuk belajar. So saya ambil komunikasi media supaya saya boleh kerja sebagai reporter ataupun pengacara ataupun macam-macam lagi. So alhamdulillah di Unisel saya belajar banyak benda, daripada lecturer, daripada kawan-kawan, daripada pengalaman. So kita kena belajar tentang apa yang kita minat. Hala tuju kita terletak pada apa yang kita nak buat. Itu saja. Sekian, terima kasih. Have you ever wondered or questioned yourself during a pandemic and during like your SPM time if you should consider going to university? I know many of us have. I have. I'm pretty sure most of the students have. Because it's a common thing to think about your future. Everyone thinks about their future. So, yes, students do. Some students during a pandemic, they just gave up. They gave up. They just said, okay, you know what? Seems like the world is ending, so I guess I don't have to do anything. No. You do. You still have to choose whether you have to go to university or not. Because in order to fulfill whatever you want to do in life, let's say you want to get a job, let's say you want to do your dream job, you have to go to university. Now, it may sound like a vague answer. It may sound like, oh, it's so easy to say, it's so simple. It is easy to say, but it's hard to do. And many students agree with me. It is hard to be in university. It is hard to study. It is hard to concentrate. I myself, it's hard for me to concentrate, but I push myself. I told myself, you know, Evelyn, if you really want to
study, and if you really want to go out of this, go out and study somewhere as well, or find a job in a different country, you really have to put in work right now, or else your future, you don't know what's going to happen. Now, I would advise for SPM leavers to not think things too seriously, to not take things really hard. I want you guys to realize that your future is in your hands, and it's up to you to make that choice. Now, I would say that the reason why it's important for SPM leavers to continue their studies is because so that you get what you want. You get what you want to do, your dream job, everything. Anything you can get when you enter university, and you can get a stable job, a stable life. You could sustain yourself. These things are important. And without a diploma or a degree, now everyone wants a degree so that you get a proper job to even sustain your life or your family. You need all of these things. And without further ado, that's all I want to say. That's all I have to say for SPM leavers, and I hope you guys enjoy this video. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan bin Ismail. Nombor bateri 3212005721. Selepas dunia pulih dan kita semua menjalani kehidupan yang biasa semula dengan mempraktikkan norma yang baharu, kebanyakan pelajar-pelajar SPM berasa janggal dan sukar untuk menyesuaikan diri mereka. Malah perkara yang lebih dikhawatiri lagi adalah terdapat segelintir daripada mereka ni yang kurang mengambil berat dan tidak peduli terhadap nilai melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma atau ijazah di universiti. Hari ini saya akan memberikan olahan saya tentang betapa pentingnya bagi pelajar-pelajar SPM ini untuk menyambung pelajaran ke peringkat tinggi. Yang pertama, kerana ianya merupakan tiket untuk kita membuka lebih banyak peluang pekerjaan pada masa hadapan. Seterusnya, kita dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Dan yang ketiga, kita dapat melahirkan golongan intelektual yang mampu bersaing di persada antarabangsa. Pelanjutan pelajaran ke peringkat universiti mampu membantu anda mendapatkan pekerjaan dalam pasaran kerja yang berdaya saing. Dalam menepani era kemodenan ini, kualifikasi sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM tak cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. SPM ini hanya mampu membantu anda mendapatkan pekerjaan gaji minimum saja yang tidak mampu menampung kos sara hidup. Demi mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang stabil, ijazah menjadi kualifikasi minimum yang diperlukan. Seterusnya, kita dapat menyumbang kepada pembangunan negara dengan melanjutkan pelajaran di universiti. Wujudnya inisiatif-inisiatif sama ada dalam sektor awam atau sektor swasta dalam pembinaan infrastruktur, kemudahan awam, perkembangan teknologi dan juga penggunaan teknologi, maklumat, komunikasi dalam kehidupan seharian. Oleh itu Malaysia memerlukan pakar-pakar dan golongan profesional dalam bidang tersebut. Sebagai contoh, penggunaan AI yang semakin meluas. Sekiranya tidak cukup rakyat Malaysia yang layak dari segi ilmu pengetahuan, kualifikasi dan pengalaman, siapa lagi yang akan mahir dalam bidang tersebut? Jadi kita haruslah berusaha memainkan peranan kita untuk menyambut usaha-usaha tersebut dan menjayakannya. Di samping itu, pelanjutan pelajaran di universiti akan melahirkan golongan intelektual yang mampu bersaing di persada antarabangsa. Program-program yang bertujuan untuk mendedahkan murid kepada dunia di luar, seperti wujudnya universiti-universiti yang bersetuju dengan universiti negara lain untuk mengadakan program pertukaran pelajar. Bagi pelajar-pelajar yang layak, diberikan peluang kepada mereka untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Pengalaman ini sangat penting untuk mendedahkan para pelajar kepada perbezaan yang wujud antara negara kita dan negara lain. Konklusinya, banyak faedah yang boleh kita dapati melalui pelanjutan pelajaran ke peringkat universiti. Memanglah pada akhirnya kita menyambungkan pelajaran untuk meneruskan pula ke bidang pekerjaan. Tapi menerusi semua proses pembelajaran tersebut, ia menjadikan kita sebagai insan yang berjaya. Oleh itu, sebelum nasib menjadi bubur, gunalah peluang yang diberi ini sebaik mungkin dan melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aindi binti Muslimin dan saya akan membincangkan tentang topik Hala Tuju selepas SPM. Jadi, selepas SPM ni kita ada satu fasa di mana kita kena cari apa yang kita minat, apa yang kita nak buat selepas SPM dan apa yang kita nak kejar selepas SPM lah. Jadi ia adalah satu fasa yang penting untuk kita. And fasa ni kita tak boleh ambil mudah sebab apa yang kita nak buat selepas SPM ni adalah apa yang kita akan buat
masa kita nak bekerja, and itu adalah satu keputusan yang penting lah, satu keputusan yang agak besar untuk dibuat. Jadi apa yang kita kena tahu ialah kat mana kita nak sambung belajar. Macam saya pilih diploma sebab saya ada beberapa option yang mana pergi ke matrik ataupun form 6, tapi saya ikut nasihat ibu saya iaitu pergi ke diploma dan di UNISEL, dan saya tak menyesal sebab saya enjoy untuk belajar kat sini. So kita kena tahu juga kita nak jadi apa, kita nak buat apa selepas SPM, dan apa tawaran yang ada kat tempat yang kita nak pergi. Saya pilih UNISEL sebab dia agak dekat dengan rumah saya, and saya ni tak biasa nak duduk jauh dengan ibu bapa saya. Jadi kebetulan kat sini ada tawaran yang saya nak, so saya pun ambil kat sini. Jadi ada juga beberapa sebab remaja-remaja ni hilang arah sebab mereka ni tak buat perancangan awal, mereka ni tak tahu mereka nak ambil apa. Jadi nasihat saya kepada remaja-remaja di luar sana, kita kena buat perancangan awal. Macam saya fikir apa yang saya nak buat, dan saya macam mencari solusinya dengan cari kat internet lah apa yang kos ni ditawarkan, dan macam saya minat ke arah kewartawanan, so saya tengok Meskom ni ada juga banyak tawaran subjek yang ke arah tu, so saya okey lah. Jadi saya rasa itu je dari saya. Bye. Hai dan Assalamualaikum. Saya Nur Afika Kamur Zaman, merupakan pelajar Diploma Komunikasi dan Media tahun akhir. Tujuan video ini adalah untuk saya jelaskan dan sampaikan topik saya mengenai kepentingan pelajar lepasan SPM menyambung pelajaran ke universiti. Kajian yang dilakukan juga berpendapat bahawa semua lepasan SPM memiliki pendapat dan rasional yang berbeza atas kenapa mereka membuat keputusan untuk tidak menyambung pelajaran ke IPT. Selesai tamat daripada pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia selama 2 tahun, ramai pelajar lepasan SPM ni dah mula hilang semangat dan hala tuju untuk menyambung pelajaran ke IPT. Puncanya adalah kerana kebanyakan daripada mereka lebih memilih untuk terus mencari pekerjaan seperti pemandu Grab, kerja sampingan untuk mendapatkan wang pendapatan mereka sendiri. Tidak dinafikan yang memang betul pun segulung ijazah tu tak selalu menjamin kejayaan hidup seseorang. Tetapi pendidikan tu yang boleh mengubah perspektif seseorang dan juga melengkapkan diri mereka untuk menangani kesukaran hidup dengan cara yang lebih beretika dan juga berpendidikan. Yang pertama sekali, di peringkat pengajian tinggi, para pelajar ni berpeluang untuk menyertai pelbagai kegiatan co-curriculum seperti aktiviti berpersatuan dan juga sukan. Mahasiswa yang aktif ni semua boleh memperoleh pelbagai ilmu dan juga pengalaman yang akan membantu untuk membina kepribadian mereka ketika di IPT. Yang kedua pula, mereka yang menyambung pelajaran di kolej atau universiti juga akan belajar cara untuk menguruskan kehidupan mereka secara sendiri. Bagaimana pelajar ni nak menguruskan masa dan juga kehidupan mereka tu adalah sangat-sangat penting. Mereka harus bijak memilih kawan, memilih gaya hidup dan juga apa yang dilakukan dari hari ke hari supaya kehidupan mereka ni tak tersasar jauh daripada matlamat yang mereka ingin capai. Yang ketiga, yang terakhir sekali, melanjutkan pengajian ke peringkat universiti juga mampu membantu pelajar lepasan SPM untuk mendapatkan pekerjaan. Zaman kini, sijil SPM ni tidak lagi mencukupi untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Sijil SPM ni hanya boleh membantu kita semua untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji minimum. Bergaji minimum yang tak mampu untuk menampung kos sara hidup terutamanya di bandar. So, kita nak selalu bergantung kepada ibu bapa ke sepanjang hayat kita? Mestilah tidak. Jadi, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil, ijazah pertama adalah kelayakan minimum yang diperlukan untuk mendapat pekerjaan dengan gaji yang berpatutan. Akhir kata, ramai yang setuju bahawa melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi adalah pilihan yang masih lagi relevan. Mereka yang memilih untuk melanjutkan pelajaran ke IPT sebenarnya telah membuat satu keputusan yang bijak. Selain daripada memilih kelayakan akademik yang diperlukan,
mereka juga telah memperoleh pelbagai ilmu dan kemahiran secara tidak langsung yang berguna di kemudian hari. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya Nur Zaidah Alisha binti Muhammad Noor, nombor matrik 3212004931, Diploma Komunikasi dan Media. Benarkah mereka sudah berputus asa dan merasakan pendidikan tidak lagi penting? Atau adakah mereka merasakan sudah cukup dengan sekadar SPM sahaja? Kemungkinan besar, faktor ekonomi menjadi puncanya. Ekoran ketidakmampuan keluarga lepasan SPM untuk menampung kewangan mereka untuk menyambung pelajaran. Dengan kos pengajian IPT yang tinggi dan gaji yang tidak kompetitif selepas menamatkan pelajaran. Bagi setengah pihak, pasti mereka merasakan isu ini adalah sesuatu yang membimbangkan dan sewajarnya patut ditangani dengan segera agar tidak menjadi trend yang meningkat. Dikhawatir jika berlarutan, ia akan menjejaskan produktiviti negara pada masa akan datang kerana kekurangan ramai tenaga mahir. Bahkan lebih buruk lagi, negara terpaksa mengimport lebih ramai tenaga mahir luar yang akan meningkatkan aliran wang negara ke luar negara. Tidak dapat dinafikan bahawa pandemik COVID-19 juga menjadi faktor utama yang telah menjejaskan persekolahan para pelajar dan banyak berkeluarga terjejas hingga dihimpit kemiskinan. Hal itu menyebabkan ramai pelajar yang mengambil keputusan untuk terus bekerja bagi membantu keluarga. Antara sebab utama mereka memilih bekerja di dalam sektor ekonomi gig kerana gaji lumayan dan waktu kerja yang fleksibel. Benar, pendidikan belum tentu mampu menjanjikan masa depan yang cerah, namun ilmu mampu mengubah cara memandang hidup dan menaikkan keupayaan individu untuk mendepani cabaran hidup dengan lebih matang dan bijaksana melalui adab dan anjakan pemikiran. Pastinya sesiapa yang mempunyai ilmu akan diperlukan dan mampu menjadi penambah baik terhadap kualiti kehidupan. Sudah tentu kepentingan ilmu tidak wajar dipersoalkan lagi. Tamadun Islam terbina dengan kuat melalui pengembangan dan pertukaran ilmu. Tokoh-tokoh sejarah Islam seperti Ibn Khaldun, Ibn Sina dan Al-Zahrawi dan ramai lagi masih disebut-sebut sehingga hari ini. Bahkan Eropah turut mengalami kebangkitan daripada zaman kegelapan kerana transformasi ilmu. Betapa pentingnya mereka memiliki kelayakan akademik tinggi serta kemahiran industri untuk perkembangan kerjaya masa depan. Dalam hal ini, pelajar perlu disedarkan dan diberi maklumat terdapat entiti yang menyediakan pertukaran kewangan dalam bentuk beasiswa, pinjaman dan prasarana. Pembelajaran untuk mereka belajar berperingkat tinggi. Banyak institusi pengajian tinggi swasta IPTS, organisasi korporat, yayasan, institusi kewangan atau majlis agama negeri dan pertubuhan bukan kerajaan NGO menyediakan kemudahan berbentuk beasiswa kepada pelajar yang layak. Generasi muda perlu dipersiapkan dengan kelayakan akademik sama ada dari peringkat persijilan profesional, diploma dan ijazah. Lulusan SPM semata-mata belum cukup untuk bersaing dalam dunia pekerjaan. Sebaliknya, mereka perlu terus dibimbing dan menggalas tanggungjawab membangunkan negara dengan kemahiran yang setimpal diperlukan nanti. Oleh itu, pelajar-pelajar yang telah berhasrat untuk melanjutkan pelajaran seharusnya mengenal pasti langkah persediaan sebelum melanjutkan pelajaran ke IPT. Langkah pertama adalah dengan memilih kursus atau bidang pelajaran yang diminati dan sesuai dengan pelajar. Langkah ini penting disebabkan ramai di antara para pelajar yang tidak berjaya menghabiskan pelajaran mereka kerana tidak meminati bidang tersebut. Perkara ini adalah sangat mustahak kerana dengan minat bidang tersebut ia akan membantu para pelajar untuk lebih fokus dan lebih menghayati subjek-subjek tersebut. Sebagai contoh, pelajar lebih meminati bidang kesenian tetapi mengambil jurusan kejuruteraan, maka ia memerlukan usaha yang lebih lagi untuk pelajar tersebut melepasi ujian dan mendapatkan ijazah. Pelajar perlu lebih mengenali diri dan kemampuan masing-masing agar tidak mensia-siakan masa dan peluang bila melanjutkan pelajaran. Bapa dan juga keluarga seharusnya lebih memberi sokongan moral kepada ahli keluarga yang berhasrat untuk sambung belajar. Selain itu, pelajar juga perlu bertindak rasional dalam membuat keputusan yang menentukan masa hadapan pelajar-pelajar. Sebelum memohon untuk melanjutkan pelajaran, pelajar hendaklah menganalisis pasaran kerja yang terkini supaya jurusan yang diambil oleh para pelajar menjanjikan peluang pekerjaan sejurus selepas menamatkan pengajian. Kita boleh menyaksikan hari ini bahawa ramai graduan
yang menjadi penganggur. Justru itu, pelajar yang baru berhasrat untuk melanjutkan pelajaran dinasihatkan supaya memilih jurusan yang sejajar dengan permintaan ekonomi negara. Revolusi Industri 4.0 yang menjadi polemik negara hari ini harus disokong oleh pelajar dengan memilih bidang teknologi dan kemahiran yang menjamin pengajian pelajar di peringkat tinggi merupakan tindakan yang tidak sia-sia. Langkah seterusnya dalam persediaan melanjutkan pelajaran ke IPT adalah dengan memastikan pelajar mempunyai dana yang cukup. Kita tidak boleh menafikan dana yang banyak diperlukan apabila melanjutkan pelajaran ke IPT. Kos seperti yuran pengajian, yuran asrama dan duit belanja untuk makan dan minum harus ditanggung pelajar sepanjang tempoh pengajian di IPT. Namun begitu, pelbagai inisiatif boleh dilakukan oleh para pelajar untuk mendapatkan suntikan bantuan dalam bentuk kewangan apabila melanjutkan pelajaran. Permohonan beasiswa adalah alternatif terbaik dalam memastikan pelajar dapat menyelesaikan yuran pengajian di samping mendapat keputusan yang terbaik dalam pengajian masing-masing. Sebagai syarat untuk mendapatkan tajaan beasiswa, bukan sahaja dapat melangsaikan hutang pengajian tanpa perlu mengeluarkan duit sendiri, malahan pelajar berpeluang besar dalam alam pekerjaan kerana diiktiraf sebagai penerima penajaan beasiswa. Secara tuntas, kita dapat lihat langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelajar dalam persediaan melanjutkan pelajaran ke IPT. Persediaan fizikal dan mental merupakan persediaan yang paling asas untuk dipastikan oleh para pelajar apabila melanjutkan pelajaran supaya tidak menghadapi kejutan budaya. Pelajar perlu dibimbing oleh ibu bapa dan guru dalam melakukan pilihan terbaik supaya mereka dapat menambahkan potensi diri mereka dan kemudian menjadi pemangkin kepada kemajuan ekonomi negara di masa hadapan. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Hai, saya Tamna Syama Matematik. Nombor saya 3212012511. Sekarang saya menerangkan tentang cara untuk sambung belajar. Nah, sambung belajar, kebanyakan daripada pelajar ingin menyambung pelajaran selepas SPM, tetapi kebanyakan daripada lepasan SPM masih tidak pasti hala tuju dan proses untuk menyambung pelajaran. Lepas anda dah tahu khusus apa yang anda inginkan, langkah seterusnya adalah untuk memilih institusi pengajian tinggi untuk meneruskan pengajian anda dan sebelum anda sambung belajar. Terdapat beberapa perkara yang anda perlu semak dan pertimbangkan. First, program pengajian bukan sahaja IPT, malah setiap program atau kursus mempunyai struktur pengajian yang berbeza. Jadi anda perlu ambil tahu beberapa perkara. Subjek yang akan dipelajari, bilangan subjek dalam setiap semester, cara penilaian akademik, bentuk peperiksaan dan tugasan, tempoh pengajian setiap semester, tempoh dan tarikh cuti semester. Anda perlu ambil tahu perkara ini supaya anda bersiap untuk menghadapinya dan tidak terkejut apabila anda memasuki alam universiti nanti. Kedua, titik kurikulum. Setiap universiti di Malaysia mewajibkan pelajarannya untuk menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti kurikulum. Anda perlu menyertai jika anda ingin penganugerah tamat pengajian kerana terdapat markah penilaian yang termasuk dalam keputusan akademik anda. Tetapi jangan risau kerana aktiviti kurikulum di IPT adalah lebih rancam dan menarik daripada di sekolah. Ketiga, pembiayaan. Terdapat pelbagai jenis pembiayaan yang anda boleh dapatkan untuk melanjutkan pelajaran, sama ada pinjaman maupun beasiswa. Antara perkara yang anda perlu ambil tahu untuk memohon pembiayaan adalah jumlah pembiayaan, syarat kelayakan, tarikh permohonan, tarikh wang dikreditkan ke akaun. Keempat, persekitaran dan kemudahan IPT mungkin nampak remeh, tetapi persekitaran dan kemudahan IPT boleh mempengaruhi belajar anda. Jadi, pastikan anda tahu beberapa perkara ini. Kemudahan pengangkutan, kos perjalanan, kemudahan perbankan di kawasan sekitar dan dalam IPT, kafeteria gerai makanan dan sebagainya. Tempat menarik yang boleh diterokai, tempat yang mungkin boleh berlaku kes jenayah. Akhirnya, ini yang cara-cara untuk menyambung belajar. Terima kasih.